Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita malam ini menyambung bacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, imam terkenal terkemuka yang meninggal pada tahun 256 Hijrah, yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari dan lain-lain. Ini adalah di antara kitab beliau, dan seperti yang kita sebutkan dulu, kitab ni dinamakan kitab Al-Adab, tapi Al-Mufrad tu datang sebab dia diasingkan. Maksudnya dia panjang, lebih daripada kitab adab dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada bab besar namanya Kitabul Adab, tapi yang ni Kitabul Adab Al-Mufrad yang diasingkan. Itu maksud lebih panjang, lebih banyak hadis. Kita sampai pada bab 112, bab man lam yashkurin nas. Betul ke? Ke bab 111? 112. Okey, kita baca insya-Allah. باب من لم يشكر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang itu berterima kasih kepada Allah, iaitu orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Syukur ni segi bahasanya ialah membalas jasa lah, kita panggil, dengan apa jua cara. Sebab tu kita dalam bahasa Arab, kita terima kasih, kita cakap syukran. Dan dari segi bahasa Arab juga, syukur ni lain daripada hamd. Asyukrun alhamdu. Alhamdu ialah pujian kepada Allah, kerana Allah berhak dan layak dipuji dengan segala sifat yang sempurna. Tapi syukur ni, ulama kata syukur pada Allah di atas nikmat yang Allah beri. Jadi dari segi bahasanya, dari segi maksud bahasanya, syukur ni ialah kita berterima kasih di atas pemberian. Digunakan perkataan syukur tu selepas dapat pemberian. Al-Quran kan, la in syakartum la azidannakum. Maksudnya dari segi nikmat itu sendiri kan. Dan di sini Nabi SAW mengaitkan nikmat itu bukan hanya datang yang hanya kita nampak Allah yang bagi. Memang hakikat dia begitu, Allah yang bagi nikmat semua, tapi kita kena sedar adanya cara Allah bagi nikmat kepada kita, iaitu melalui manusia-manusia, orang-orang yang hampir dengan kita. Melalui mereka lah kita menerima kebaikan. Contohnya siapa? Ibu dan ayah. Allah SWT sebut dalam Quran tentang ibu apa, kemudian Allah sebut anishkurli wali walidaik. Anishkurli, syukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Dikaitkan syukur tu kerana ibu bapalah yang memelihara, melahirkan, menjaga, memelihara. Jadi adanya jasa kepada kita, kebaikan kepada kita melalui mereka. Anishkurli, syukurlah kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan kita tentang satu akhlak yang mulia, iaitu akhlak berterima kasih kepada manusia dengan pelbagai cara. Dan kan sebelum ni kan kita baca hadis-hadis tentang siapa buat baik kepada kita, kita balas kalau mampu. Tak mampu, doakan. Tak mampu, sebut jazakallahu khairan dan sebagainya. Kan kita kadang sebut kan, hanya Allah yang mampu membalas. Kadang-kadang kita cakap macam tu sebab kita tidak mampu membalas semuanya. Berapa ramai orang buat baik kepada kita, kita tak mampu balas. Jadi sini Nabi SAW kaitkan bahawa sebenarnya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, mana tidak pandai, orang kata apa,
tidak pandai berterima kasih di atas apa yang dia dapat. Pertama sebab masalahnya dia tidak apa tu kita panggil, dia tidak tak hargai nikmat tu. Itu satu yang paling masalah besar sekali. Mana dia ingat semua benda dia dapat, dia berhak dapat. Ini hak aku, ini aku dapat, ini aku punya pasal. Jadi dia tak ada menghargai. Apa tu? Sebab tu pengarang kitab kita, syarah kitab ni kan kita guna huraian daripada kitab Fadlullah As-Samad, karangan Syekh Fadlullah Al-Jailani. Dia tulis sini, dia kata apa? Dan ini antara syarah yang kita kata satu-satunya syarah yang ulama-ulama buat, yang dikenali, yang awal ataupun yang ada. Ada lagi ulama buat berdasarkan syarah ni. Dia kata apa? Kita baca sikit. Dia kata, man dzal ladzi laisa maghmuran fi ni'amillah. Adakah manusia yang tidak dikelilingi dengan nikmat Allah? Siapakah manusia yang tak dapat nikmat Allah? Semua dapat. Dapat macam-macam. Maksudnya dikelilingi nikmat Allah. Tetapi dia kata lakinnan nasa mutafawituna bi taba'ihim. Manusia ni perangai lain-lain. Wa minhum man ya'rifu qadra ni'mati wa yudrikuha wa yashkuru 'alaiha. Satu golongan tahu sedar nikmat Allah bagi dan syukur. Itu golongan pertama. Wa minhum man la ya'rifu ni'mah. Ada juga yang tak peduli nikmat, tak sedar, tak syukur, bahkan mengingkari, kita kufur nikmat. Jadi dia kata siapa yang dirinya syukur kepada Allah, dia pasti akan berterima kasih kepada manusia. Maksud dia mula-mula sekali maknanya dia kena kenali nikmat tu dulu, sedar. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu. Baik. Kata pengarang kita pada penghurai kita, man kanat 'adatuhu annahu la yashkurun nas ala ma'rufihim. Ada orang, sesiapa yang adat cara dia hidup, dia tak terima kasih pada manusia apa yang baik kepada dia, dia kata fa kaifa yashkurullah, bagaimana dia nak terima kasih kepada Allah? Mengenai manusia yang dikeliling dia, yang dia nampak, yang dia tengok, maka bagaimana dia nak berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Dan ayat ni menarik, dia kata min tamami syukri ni'amillah an yashkural wasaila wal wasa'id. Di antara kesempurnaan syukur nikmat Allah ialah berterima kasih kepada jalan dan laluan dan sebab penyebab sampai kepada kita. Jadi Allah bagi nikmat tu, Allah bagi melalui orang lain, kan, melalui orang lain. Maka berterima kasihlah kepada jalan nikmat itu, kerana ia jalan datang daripada Allah. Itu maksud dia. Kan kita suka terima kasih bila orang bagi kita satu benda, tapi sebenarnya hakikat dia Allah yang bagi. Tapi bila kita tak pandai terima kasih pada orang tu, bagaimana kita nak terima kasih dan syukur kepada Allah SWT? Jadi hadis yang penting, itu maksud dia. Baik, ada lepas tu. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس أخرجي. Dia tulis apa? Nafsi ke nafas? Linnafasi. Tengok. Nafs lah. Kalau roh nafs lah. Kalau nafas lah. Kalau situ macam mana? Sama? Oh, sama. Okey. Ukhruji qalat la akhruju illa karihatan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berfirman Allah Taala kepada roh, yakni jiwa, keluarlah. Dia, yakni jiwa, telah berkata, aku tidak akan keluar kecuali terpaksa. Hadis ni sebenarnya kalau kita tengok, para ulama kata tidak ada kaitan dengan tajuk. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya hadis ni adalah sanadnya sama dengan yang tadi. Cuba tengok. Bukhari kata apa? Pertama Musa bin Ismail, lepas tu Ar-Rabi' bin Muslim, kemudian Muhammad bin Ziyad
kemudian Abu Hurairah kan. Jadi kata sebagai ulama, hadis yang kedua ni sebenarnya Imam Bukhari letakkan penyokong kepada sanad yang tadi. Walaupun nampak macam tak ada kaitan dengan bab. Bab dia apa? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi makna sebahagian cetakan pula disebutkan dua teks bagi satu sanad. Maknanya sebahagian cetakan, ini kata pengarang kita, kata yang huraian kitab ni, sebahagian teks adab mufrad didapati hadis ni adalah hadis yang satu. Satu bahagian berkaitan bab, satu berkaitan, sebahagian ni tak berkaitan. Itu maksud dia. Sebab tu kita tengok tajuk dia lain kan. Itu maksud dia. Baik. Bab 113. Babu ma'unati rajuli akhahu. Ma'unah bukan silat ma'unah tu. Yang main. Bab pada menyatakan pertolongan seseorang kepada saudaranya. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأحرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من شر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beriman pada Allah dan jihad di jalannya. Ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, memerdekakan hamba yang bagaimana yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai menurut pemiliknya. Abu Dzar telah berkata, bagaimana pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melakukan sebahagian daripada perbuatan itu? Nabi SAW menjawab, maka engkau membantu orang yang kehilangan daripada kalangan fakir dan miskin, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Abu Dzar berkata, bagaimana pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melaksanakannya? Nabi SAW menjawab, engkau tidak tinggalkan akal manusia dari kejahatan, yakni tidak engkau tinggalkan? Engkau apa? Kau tinggalkan akan manusia dari kejahatan, yakni tidak berbuat jahat kepada manusia, kerana sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang kau sedekahkan kepada dirimu. Maknanya hadis ini menunjukkan kepada kita tidak ada orang boleh kata saya tak mampu nak buat amal soleh. Yang ada ialah kadang-kadang kita nak buat benda yang kita tak mampu, tapi ada banyak yang kita mampu. Saya kalau boleh nak buat macam tu, macam orang ni, itu sebenarnya salah, kerana kita nak buat benda yang tak mampu. Kita berangan. Tapi kita ada sebenarnya benda yang kita mampu buat. Buatlah yang mampu tu. Sampai ke tahap apa dia kata, kalau tu pun aku tak boleh Rasulullah, ada yang lain. Kalau tu pun aku tak boleh Rasulullah, ada yang lain. Kalau tu pun tak boleh Rasulullah, kamu jangan mengganggu dan menyusahkan manusia. Itu pun buat pahala. Maksud tak buat apa? Betul tak? Amal tapi tak amal. Maksudnya dia tak ganggu orang. Dia diam lah. Dia buat kerja dia. Sebab itu kita kata setiap manusia kenal kemampuan diri. Kalau dia rasa boleh menyumbang, silakan. Tak mampu, cari cara lain. Sebab tu dakwah bukan semuanya perlu ke depan. Ada yang kena duduk kat belakang, ada yang kena membantu, ada yang kena menyebarkan, ada yang memberikan semangat, ada bagi idea, ada yang share. Inilah dakwah. Ilmu macam tu juga kan. Kalau kita miskin, buatlah amalan yang kita mampu. Kalau kita kaya, buatlah amalan orang kaya. Jadi hadis ni hadis yang menarik, yang penting kalau kita boleh sebarkan bahawa kita boleh buat sesuatu. Bahkan dalam hadis 40 kita ambil itu,
Kan ada hadis yang menyebut kalau kita seorang-seorang tasbih, tahmid, takbir, tahlil pun dapat pahala seperti bersedekah. Sedangkan benda tu kita buat seorang-seorang. So, duduk seorang-seorang, subhanallah, subhanallah. Sedekah rupanya bagi yang tidak mampu atau miskin dan sebagainya. Di sini Nabi kata, kalau tad'un nasa minasyarr, jangan kacau orang, jangan ganggu orang, jangan menyusahkan orang, jangan sakiti orang, kamu akan dapat pahala. Ibarat kata apa? Kalau tak boleh buat apa, kalau tak boleh tolong, tolonglah, jangan tolong. Kan? Kalau tak boleh membantu, sila duduk diam-diam. Itu maksud dia, kan? Jadi mana satu benda yang kita panggil penyelesaian bagi kita yang berlainan kemampuan. Itu maksud dia. Sebab ada orang kan tak mampu cakap, dia mampu tulis. Ada orang tak mampu tulis, dia mampu cakap. Kan? Ada orang tak sempat, contohnya mengarang buku. Jadi orang ambil ceramah dia buat buku. Ada juga di negara Arab kita nampak selalu buku-buku kecil dijual, dia tulis situ, asalnya ini adalah ceramah. Dulu ada seorang sahabat pernah buat gitu kat saya. Saya pernah ceramah pasal Imam Bukhari rasanya. So dia rakam, dia type balik. Dia cuba buat. Tapi lepas tu dia berubah jadi Wahabi. Tak apalah. Kita doakan dia, tak ada masalah. Kan? Masa tu dia samalah, seronok, dia suka sebarkan kuliah Ustaz Adlan. Tapi dah tukar dia Wahabi. Dia tak maulah sebarkan. Tak apa. Jadi kita, yang penting kita buat apa yang kita mampu. Kan? Jangan kita kata, saya ni bukan tak nak buat Ustaz, tapi saya tak mampu. So akhirnya tak buat. Kan? Contoh baca Quran semua boleh, tapi kita buat alasan lah. Kita nak sedekah lah, nak buat masjid lah. Tapi Quran ada tak baca? Kan? Baca Quran, itu maksud dia. Quran tu sentiasa dibaca. Benda yang kita mampu buat. Subhanallah, alhamdulillah, semua mampu buat. Selawat semua boleh buat. Lepas tu Syekh Abdullah Ubaid, antara guru kita, pernah pesan, dia katalah pendapat dia kata, amat rugi orang yang tak selawat. Bila Allah dah cerita, bila Allah dah perintah dalam Quran, bila Nabi dah bagi tahu pahala dia, tapi kita tak buat, maka Syekh Abdullah Ubaid kata, satu kerugian bila seorang hamba itu tidak dapat buat amalan yang dia boleh buat. Itu penting. Dan saya suruh ulang juga kata-kata Syekh kita seorang lagi, yang juga datang ke Malaysia, alhamdulillah dapat belajar dengan dia, Syekh Habib Omar Al-Jilani daripada Mekah. Bila dia mengajar kita At-Tibyan Imam Nawawi, dia kata, rugilah kita kalau tiap-tiap malam pun, tiap-tiap hari pun, surah yang 30 ayat pun tak dapat baca setiap hari. Itu surah Al-Mulk. Dia suruh baca. Dan kita baca fadilat surah tu dalam Quran. Dalam hadis, macam mana seorang sahabat pernah musafir, kemudian berhenti kemah, tidur malam, dia dengar orang baca surah Al-Mulk dalam kubur. Maka dia jumpa Nabi SAW, itulah yang akan menyelamatkan daripada azab kubur. Jadi dia boleh dengar ada orang baca dalam kubur surah Al-Mulk, menunjukkan dia sentiasa baca di dunia. Dan Nabi sebut ia boleh menyelamatkan. Tapi tiba-tiba kita macam 30 ayat sahaja, kita macam tak apalah, saya nantilah. Jadi kita nak baca surah yang 100-200 ayat tak larat contohnya. Tapi yang 30 lagi dahsyat, Qul Huwallahu Ahad Nabi sebut 3 kali sama dengan khatam Quran. Lepas tu ada orang tak baca, duk heran, kenapa boleh sama? Bacalah, jangan heran. Heran tu mendorong kita beramal. Sebab tu ada orang tidur, dia baca 3 qul, ada orang tak baca-baca. 3 qul bukanlah satu benda yang panjang. Itu kita kata, janganlah kita berazam nak buat benda yang kita belum tentu mampu. Buatlah yang kita mampu. Itu maksud dia. Baik, 114. Babu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab pada menyatakan ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Hadis marfu'. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsana Nusair ibn Umar bin Zaid
بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن ليس بن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا وهم أهل المنكر في الآخرة. Daripada seorang lelaki dia telah berkata, aku telah mendengar Burmah ibnu Lais ibnu Burmah bahawa dia telah mendengar Qadisah ibnu Burmah al-Asadi radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah berada bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendengar baginda SAW bersabda, orang-orang yang berbuat baik di dunia adalah mereka yang mendapatkan kebaikan di akhirat, dan orang yang berbuat munkar yakni maksiat di dunia adalah mereka yang akan mendapat balasan buruk di akhirat. Jadi orang yang buat baik di dunia, mereka juga dapat, mereka juga orang yang baik di akhirat, maksud dapat balasan baik. Orang yang buat benda tak elok di dunia, mereka juga dapat benda yang mereka tak suka di akhirat. Ini bagi orang yang tidak bertaubat. Sebab tu kita bila kita sedar hadis-hadis yang memberikan ancaman sebegini, ialah ancaman kepada mereka yang tidak bertaubat. Itu maksudnya. Dan hadis ini kata ulama galakkan untuk kita buat baik walaupun kepada orang yang tak baik. Itu maksud orang yang suka ma'ruf, orang yang membantu, menyebarkan kebaikan dan memberi walaupun kepada orang yang tidak baik. Dan apa yang menarik dibawa di sini oleh yang Syekh yang menghuraikan ni, riwayat daripada Ibnu Abbas, bahawa di akhirat nanti orang-orang yang banyak buat baik di dunia ni, mereka akan membantu orang-orang yang tak cukup amalan baik di akhirat. Maknanya di dunia suka bantu orang di akhirat pun bantu orang. Dahsyat tu kan, betapa mereka ni orang yang buat baik di dunia dan akhirat, bantu dan tolong. Sebab tu kita baca dalam hadis sahih bahawa Allah SWT berikan syafaat kepada kita melalui pelbagai cara. Antaranya ialah bila kita bersahabat dengan orang baik di dunia, mereka akan beri syafaat, bantuan kepada kita di akhirat. Menarik itu tafsiran yang dibuat oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita ambil hadis, ada beberapa hadis. Okay. Hadis ini panjang sikit. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسن العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرمل أبا أمه فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة بنت عليبة وكانت جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله رضي الله عنه أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لأتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر nun bagi bawah واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأتي وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا
Daripada Harmalah Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahawa dia telah keluar sehingga dia telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalinya. Maka setelah dia beredar pergi, aku telah berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bertambah ilmu. Lalu aku telah pergi berjalan sehingga aku berdiri di hadapan Nabi SAW. Lalu aku katakan kepada Nabi SAW, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan? Nabi SAW bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Kemudian aku pun kembali sehingga aku mendatangi kenderaan, yakni unta. Kemudian aku kembali lagi mendekati Nabi SAW. Lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan? Nabi SAW bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Dan engkau perhatilah apa yang mentakjubkan telingamu, yakni pendengaranmu. Jika dikatakan kepadamu oleh kaummu kepada engkau bersama ketika engkau bersama mereka, maka kerjakanlah. Dan perhatikanlah apa yang engkau tidak menyukainya jika dikatakan kepadamu oleh kaummu ketika engkau bersama mereka, maka jauhilah. Maka tatkala aku kembali, aku telah berfikir, ternyata keduanya tidak meninggalkan akan sesuatu. Terjemahan ni kurang tepat lah. So kita baca balik. Lihatlah apa yang mentakjubkan telingamu tu. Kita baca balik tu. Lihatlah apa yang mentakjubkan telingamu, yakni pendengaranmu. Jika dikatakan kepadamu oleh kaummu ketika engkau bersama mereka, maka kerjakanlah. Ini salah. Ketika engkau telah pergi dari mereka. Terjemahan yang betul. Maksudnya, wahai Harmalah, tengok apakah yang kamu suka orang sebut tentang kamu bila kamu dah pergi. Cakaplah benda tu kepada orang lain. Maksudnya apa? Kita duduk satu grup, kita sembang, duduk ramai-ramai. Bila kita beredar, mereka akan sama ada puji atau kutuk kita. Jadi ambil yang puji itu. Maksudnya apa? Apa engkau suka orang cakap tentang kau bila kau dah pergi? Cakaplah benda yang sama tentang orang lain. Cakaplah tentang yang baik-baik terhadap orang, seperti mana kamu suka orang bercakap yang baik-baik terhadap kamu ketika kamu dah pergi. Maksudnya jangan mengumpat, itu maksud dia. Sebut yang baik-baik. Contohnya apa? Kawan kita dah belah balik, kita bercakap dia tu bagus, alhamdulillah dia rajin. Jadi itu kebaikan. Kita pun suka bila kita pergi tempat lain orang sebut baik-baik tentang kita. Itu yang apa? Yang Stephen Covey sebut dalam buku dia tu. Ada kaitan jugalah, dia kata begin with the end in mind. Dia kata apa? Ketika orang putih kan bila dia mati, dia buat majlis ucapan. Apa dipanggil anak tak tahu. Tapi bila dia mati, dia letak dekat kanda tu, ada seorang demi seorang akan berucap sebut kebaikan. Betul tak? So, kata Stephen Covey, masa hidup, bayangkan kau dah mati, apa orang cakap pasal kau. Buat sekarang. Jadi bila kau buat baik dan baik dan baik, bila kau mati, orang yang datang tengok jenazah kau akan buat ucapan yang baik-baik. Itu maksud dia. Jadi di sini Nabi SAW pesan, sebutlah benda-benda baik tentang orang lain. Sebagaimana kau suka orang sebut benda baik tentang kau ketika engkau telah pergi dari mereka. Idza qumta min indihim. Itu maksud dia. Kan? Jadi Nabi SAW kata, sebutlah yang baik-baik terhadap orang sebagaimana kamu suka orang sebut yang baik-baik tentang kamu. Jangan mengumpat. Yang kedua, kita betulkan ayat yang kedua pula. Dan lihatlah, dan perhatikanlah apa yang kau tidak menyukainya jika dikatakan kepadamu oleh kaummu ketika engkau bersama mereka. Bukan ketika engkau bersama mereka, ketika engkau telah pergi dari mereka. Suka tak orang mengumpat kamu? Tak suka. Jangan mengumpat. Suka tak orang kutuk engkau bila engkau tak ada kat sini? Tak suka. Jangan buat. Itu maksud dia. Maka dia balik dia fikir, dia kata, memang betul-betul pesanan ni memang betul-betul. Kita tak tahu orang cakap apa pasal kita, tapi kita tahu cakap yang baik-baik tentang orang, yang buruk-buruk jangan cakap. Melainkan kita kritik benda yang betul lah. Tapi kalau kita mengumpat, kutuk, tak ada makna. Sebelum kita tak suka orang kutuk kita, jangan kutuk orang.
Itu cantik hadis ni. Maksudnya cakap yang elok-elok, kamu pun suka orang cakap elok pasal kamu. Jangan kutuk orang, kamu tak suka orang kutuk kamu. Itu maksudnya. Baik. Satu lagi hadis untuk lengkapkan bab ni. Ataupun sama aja. Sama aja sebenarnya. Kita baca sebab dia berulang. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذاك فما حدثت به أحدا قط. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Memang dia ulang je lah yang tu. Kemudian bab lepas ni panjang juga. Sekarang tu lah kita berhenti. Jadi apa pengajaran kita boleh ambil pada hadis ni? Pertama tentang berterima kasih kepada manusia. Kemudian tentang buat baik kepada manusia semampu kita, tinggalkan jangan mengganggu dan menyakiti orang lain. Dan di dunia ini kalau kita buat kebaikan, buatlah kebaikan kepada semua orang. Di akhirat kita akan dapat kebaikan yang banyak. Jadi hadis-hadis ini penting. Bab akan datang tentang setiap kebaikan itu sedekah. Dan ada hadis yang kita dah baca dalam hadis 40 pun akan ada juga. Lepas tu akan datang bab yang memperincikan kebaikan-kebaikan tu. Kan bab-bab yang lebih memperincikan. Jadi kita dapat kebaikan apa kita baca kitab ni, kita dapat contoh-contoh amalan yang mungkin kita mampu buat. Tak mampu, kita ada lagi amalan lain contoh. Kita ada lagi amalan lain contoh. Ini kita panggil kepelbagaian kebaikan, banyak jalan kebaikan yang diberikan contoh. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah.